dan selamat malam. Hari ini kita akan mengadakan forum yang berkaitan tentang LGBT yang sangat berluasan dalam kalangan remaja. Hari ini kita hadirkan dua tetamu jemputan, iaitu Cik Go sebagai guru konseling dan Encik Awang daripada Jabatan Agama Islam. Okey, hari ini saya ingin bertanya kepada Cik Go, apakah pendapat Cik Go tentang LGBT dalam kalangan remaja ini? Pendapat saya penting LGBT dalam kurang nilai keagamaan dalam diri dalam kehidupan sehari-hari. Menurut Amerika Association APA menyatakan bahawa orientasi seksual yang berlaku pada golongan LGBT akan terus berkembang sepanjang hayat seseorang. Orientasi seksual terbahagi kepada tiga berdasarkan desakan atau keinginan dan emosi seksual yang merupakan predikat romantis kepada jantina yang sama. Okey. Pada pendapat Encik Awang pula, apakah perspektif daripada agama Islam sendiri? Terima kasih Encik Farah. Jadi dari segi perspektif Islam, apakah itu LGBT, kita sedia maklum bahawa LGBT itu bermaksud lesbian, gay, bisexual dan transgender, kan? Jadi dari segi Islam, dari perspektif Islam melarang sekeras-kerasnya perbuatan yang mengubah jantina. Ini berdasarkan firman Allah Subhanahu Wa Taala dalam surah An-Nisa yang bermaksud, dan demi sesungguhnya aku akan menyesatkan mereka dari kebenaran, dan demi sesungguhnya aku akan memperdayakan mereka dengan angan kosong, dan demi sesungguhnya aku akan menyuruh mereka mencacatkan binatang-binatang ternak, lalu mereka membelah telinga binatang-binatang itu, dan aku akan menyuruh mereka mengubah ciptaan Allah. Dan ingatlah, sesiapa yang mengambil syaitan menjadi pemimpin yang ditaati selain dari Allah, maka sesungguhnya rugilah ia dengan kerugian yang terang dan nyata. Jadi saya tambah lagi dengan sedikit petikan daripada hadis Nabi SAW yang berbunyi, Allah melaknat sesiapa sahaja yang melakukan perbuatan kaum Lut, dan baginda mengulanginya sebanyak 3 kali. Jadi kita tahu bahawa suatu zaman Nabi Lut, bahawa Allah telah memberikan azab yang pedih kepada Sayyidina Muhammad, telah memberi azab yang pedih kepada kaum Nabi Lut, yang pada ketika itu merupakan kaum pertama yang melakukan perbuatan yang kecil ini, iaitu di zaman itu tersebarnya satu penyakit, iaitu inilah penyakit suka antara sama jantina. Jadi suka saya ingatkan di sini bahawa Islam amat melarang sekeras-kerasnya perbuatan LGBT dalam kalangan remaja. Terima kasih. Betul-betul saya sokong dengan kata-kata Cik Awang tadi. Okey, seterusnya kita akan lanjutkan lagi forum ini dengan menayangkan video. Di sini kita boleh simpulkan bahawa semua pihak haruslah sama-sama bekerjasama menangani semua masalah LGBT agar persekitaran semakin sehat. Okey, terima kasih kepada dua tetamu jemputan kita, iaitu Cik Go dan Cik Awang, kerana sudi menghadiri forum ini. Saya Farah Amira Syakila ingin mengundur diri daripada forum ini. Jadi terima kasih kepada pengatur program forum kerana sudi membenarkan saya untuk menyampaikan sedikit perkongsian. Jadi saya sebagai seorang yang pernah mempunyai rakan yang terjebak dengan gejala sosial LGBT ini, dia pernah memberitahu saya bahawa pada mereka yang mahu berjinak-jinak kerana ingin memenuhi hawa naluri dan nafsu, berfikir panjanglah dengan berpegang kepada agama Islam, kerana dunia yang kononnya penuh warna-warni ini adalah dunia yang hina dan sangat buruk. Dia juga ada memberitahu saya bahawa jangan mudah untuk terpengaruh dengan rakan sebaya. Jadilah diri sendiri, biarpun kita dilahirkan dengan naluri berlawanan, kekalkan keadaan kita begitu, tetapi berusaha menjadi manusia yang berpegang teguh pada agama Islam, kerana Allah mempunyai perancangan untuk hamba-Nya. Jadi setakat itu sahaja, sekian, terima kasih. Terima kasih kepada penganjur program forum kerana sudi membenarkan saya untuk menyampaikan sedikit perkongsian. Okey, pada pendapat saya sebagai ahli keluarga yang terlibat dengan gejala LGBT, beliau terlibat dengan LGBT ini kerana terpengaruh dengan rakan-rakan di sekolah dan rakan-rakan di media sosial. Kita pun sedia maklum di mana remaja mudah terpengaruh dan terikut-ikut. Dengan itu, mereka terjebak dengan perbuatan yang tak sepatutnya. LGBT ini tidak sepatutnya berlaku sebenarnya kerana ia bertentangan dengan budaya dan agama kita.
Beliau mengaku terlibat dengan gejala ini disebabkan oleh rakannya sendiri. Agak susah untuk mengatakan kerana perbuatan ini berlaku pada ahli keluarga kita sendiri. Tetapi, Alhamdulillah, ahli keluarga saya yang dulu pernah terlibat dengan gejala ini sudah kembali ke jalan yang benar dengan didikan agama dan moral yang kuat. Ia memakan masa juga untuk membimbing mereka. Okey, itu saja yang dapat saya kongsikan. Terima kasih. Assalamualaikum, terima kasih kepada pengajar program forum ini kerana sudi membenarkan kepada saya untuk memberikan sedikit perkongsian. Saya merupakan bekas LGBT. Bagaimana cara saya terjebak dengan budaya ini ialah goyahnya jiwa dan nafsu kerana kurang nilai keagamaan diri dalam kehidupan seharian. Hal ini menyebabkan saya mudah terpengaruh dengan budaya LGBT. Seterusnya ialah cara saya untuk kembali ke pakar jalan ialah dengan rajin dan bersungguh-sungguh untuk kembali ke pakar jalan. Apa yang saya lakukan adalah seperti rajin ke masjid, mendengar ceramah dan rutin membezakan perkara yang baik dan perkara yang buruk. Hal ini saya dapat yang terhindar daripada budaya LGBT. Itu sahaja daripada saya. Sekian, terima kasih. Video-video yang telah dipaparkan tadi ialah individu-individu yang mengenali pihak-pihak LGBT secara dekat.